your touch. You're the reason I believe in love. It's been difficult for me to trust, and I'm afraid that I'ma fuck it up. Be fucked up if you can't be right here. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to Okay, selamat petang semua. Selamat petang, Sir. Dan yang lain-lain. Selamat petang, Bosku. Selamat petang. Okey. Jangan kuat di sini. Kita dah untuk bengkel ini. Jadi boleh saya minta siapa yang boleh on kamera, on je kamera, kita ambil sesi gambar yang terakhir. Okey. Okey. Sesiapa saja yang ready. Oh, ada lagi. Sekejap. Ada lagi masih loading. Pelaku nongkrong sudah keluar. Hujan kuat. Hujan kuat. Hujan sini. Jangan mau turun. Ya, takut tidak lain ini kalau hujan kuat. Tidak apa, nanti kita untuk kita punya sesi. Okey, sudah ready? Oh, masih banyak orang mau on camera lagi. Sekejap ya. Okey, boleh. Ya, on. Baru bangun. Baru bangun. Okey, kita senyum. 1, 2, 3. Okey, itu baru satu screen. Satu screen lagi, sekejap. Sekali lagi. Alright. 1, 2, 3. Okey, sudah. Jadi bolehlah siapa mau off camera lah. Okey, tahniah kepada semua yang sempat nak hantar. Yang saya nampak di sini memang ada 20 peserta yang sempat nak hantar dorang punya proposal. Seperti saya cakap dalam grup dan pagi tadi juga, ini ialah hanya latihan, exercise. So kita nak pilih pertama kali saya nak tengok apa yang saya nampak yang menarik, apa yang sepatutnya supaya nampak kita punya proposal ni nampak tertarik. Tanpa kita buat dia punya cantik-cantik dulu. Maksudnya dia punya design ke, dia punya gambar itu kita cerita kemudian. Tapi bahagian susunan dengan perkataan saja apa yang saya nampak yang tertarik. Okey? Okey. Yang saya nampak di sini proposal pertama kali. Jika nak hantar proposal, ramai pun ini kena belajar. Ada yang masih confused, yang ada hantar lalui WhatsApp, hantar lalui WhatsApp, hantar lalui email. Instruction ini sangat penting. Sebab kalau ada pitching di mana-mana pun, Finas ke international punya pitching, kena baca dengan teliti. Kena buat hantar pitching tu di mana. Kalau tersalah hantar, kalau Finas, KKMM ke, di luar negara, dorang tak akan tanya balik, cik salah hantar lah. Abang, kak, salah hantar lah. Dorang tak akan layan semua itu. In reality dalam industri, benda semua ni memang tidak dilayan langsung.
Jadi ini yang peluang yang mana saya sempat PM, yang saya balik ulang-ulang dalam WhatsApp. Ini kena ingat supaya ini poin yang sangat penting. Kena baca instruction. Sekejap ya. Kena baca instruction dan baca dia punya orang cakap di mana nak upload, sanalah kita kena upload. Kita nak minta double check apa semua, kalau ikut dalam industri, dia lihat kepada officer yang in charge. Dengan saya punya pengalaman, officer in charge, bayangkan berapa production atau beberapa creative content creator dalam Malaysia ni nak hantar kepada Finas. Ini kita baru 20 ke 30 orang sahaja. You cuba bayangkan 1000 orang. Tanya, boleh double check saya dah terima ke? Boleh double check saya terima ke? Rasa pegawai akan ada masa ke nak check satu-satu yang attachment dah diterima atau tidak? Jadi kalau nak double check, kalau macam misal kata Google Form boleh ada receipt. Boleh tick receipt balik, maksudnya you boleh dapat receipt yang you dah hantar. So, kita ni especially dalam zaman apa nama dia? Zaman teknologi sekarang, zaman digital, kita kena pastikan yang pastikan yang kita kena belajar dengan teliti cara-cara nak guna teknologi mana yang patut. Ada yang guna Google Form, ada yang guna Google Form, ada yang guna Microsoft Team, ada yang guna Jotform, dia ada banyak online sekarang ni. Bentar ya semua peserta, sebab saya kurang pasti kalau anda boleh dengar atau tidak, sebab saya punya komputer ni balik-balik start. Boleh tak tulis dalam chat kalau semua boleh dengar apa yang saya cakap ni? Okey. Sorry, itu yang kenapa pause sekejap, sebab macam saya punya kamera pun, saya punya image pun frozen sekejap. Itu yang saya saya kurang pasti orang dengar atau tidak. Saya double check balik tadi. Okey. Dengan dalam zaman digital, dengan digital meeting seperti sekarang ni, kita guna apa? Zoom kan? Zoom, misal kata, kalau kita nak buat Zoom pitching, betul tak? Kalau kita nak pitching kepada Finas ke, kepada kita punya how we say is our investor, kita guna Zoom percuma atau Zoom Pro? Siapa agak yang sepatutnya kalau ikut yang sepatutnya? Kenapa wajib guna Zoom Pro daripada Zoom yang percuma? Okey, satu security. Ada lagi penting daripada security. Okey, Johannes iaitu makin dekat, lebih lama duration. Okey, dari sana lebih lama duration, apa maksud lebih lama duration? Free pun masih boleh rekod.
Quality Zoom Pro dengan Zoom Basic masih sama juga. Dia paling dekat kalau lebih lama duration. Okay, Johannes, betul. Dia basic Zoom ni ada limit masa. You cuba bayang, you buka untuk ramai-ramai, you punya funder. Tengah-tengah you pitching, Zoom tu putus. Itu climax cerita kita pasal kita punya cerita, kita punya pitching. Tiba-tiba putus. Itu buat image kita masa pitching malu. Okay, Zoom Pro ni, ini saya bagi tips kepada anda. Anda tak perlu sangat nak beli Zoom Pro ni direct kepada Zoom. Ini tips personal lah. Pergilah cari Lazada, pergilah cari Shopee yang mana boleh beli Zoom Pro ikut bulanan. Ada yang harga RM20, RM30 untuk 1 bulan tu saja. Mungkin nak guna sekali sebab RM20, RM30 lagi kecil beza daripada nak bayar RM120 1 bulan. Betul tak? So dalam kita ni, dalam proses kita nak pitching apa, kita kena cari cara yang kita boleh nampak profesional, tapi ikut yang masa yang sama, kita kena minimize kita punya investment. Jadi cuba semua check, kalau sempat, cuba check dalam Shopee. Cuba check dalam Shopee, bagi tahu saya berapa harga Zoom untuk 300 partisipan. Saya bagi 1 minit je. Cek dalam Shopee untuk 300 partisipan untuk Zoom Pro, berapa harga dia? Okay, seorang ada RM39.90, ada yang RM24. Ada lagi lain harga? Ada banyak harga berbeza. Ada RM20.99. Ada RM59.99. Ada RM23.90. Ada RM20.50. Okey, yang saya boleh bagi tahu harga yang paling dekat ialah RM39.90. Anda kena baca betul-betul. Option mana satu yang 300 partisipan. Yang harga RM20 ni hanya 100 partisipan sahaja. So, sama juga, ini yang small exercise. Kalau kita nak baca, kalau kita nak submit apa-apa yang perlu, kalau kita nak baca apa-apa dalam Finas, KKMM, kena baca dengan teliti. Apa information yang sangat penting. Okay? Alright. So, now, saya nak pergi balik kepada yang proposal exercise yang anda bagi tadi semua. Okay, kita pun dah tahu kan semua ni dalam zaman digital. Pertama kali, masa upload. Siapa yang susah nak upload dalam Google Form tadi? Boleh tak kongsi apa yang kesusahan anda menghadapi? Mungkin tiada laptop ke, mungkin semua guna telefon ke. Boleh ada seorang dua boleh tolong cerita apa dia punya masalah dia menghadapi untuk upload dia punya proposal. Siapa-siapa? Semua senang? Saya punya susah apa? Masalah dia kurang yakin saja. Saya balik-balik cari itu file, pandai hilang-hilang. File pandai hilang-hilang daily. Iya, itu tersalah, kadang-kadang tersalah. File, okey. File balik-balik hilang, itu tersalah. Okey. Ada lagi?
Siapa yang kurang yakin tadi? Kurang yakin apa maksud yang kurang yakin? Okey. Julie, ambil masa sedikit. Network problem berada di kampung. Masalah kurang yakin sama ada kita buat betul atau salah. Format. Okey, line struct. Okey. Kalau kita cerita apa yang kita boleh kawal dan luar kawalan kita. Kalau pasal internet line putus, tak ada network, itu luar kawalan kita. Kita nak marah ke, kita nak rasa sakit hati ke, itu luar kawalan kita. Kita tidak perlu nak rasa beremosi. Sebab itu memang luar kawalan kita. Kita tak boleh buat apa-apa kalau luar kawalan kita. Tetapi kita kena boleh buat apa yang dalam kawalan kita saja. Okey. Yang kurang yakin, buat betul atau tidak. Kalau nak betul-betul yakin buat betul atau tidak, template dah diberi, ikut sahaja template. Kedua, itu satu, template. Template diberi, dan satu juga, kena ikut apa yang logik, cara kita bekerja yang senang kita nak cari barang. Okay, kalau kita, ini saya bagi contoh. Kalau nak cari nombor telefon orang, macam mana kita cari nombor telefon orang? Dalam konteks. Kita masuk apa? Kita search nama. Okey. Memang untunglah dalam kelas ni semua nama dalam kelas ni berbeza. Tak ada nama yang sama. Okey, misal kata saya pilih nama Adam. Okey, Adam ada dua nama dalam kelas ini. Macam mana kita nak tahu Adam ni Adam mana satu? Kita boleh tak nama Adam penuh. Kita boleh cari Adam ini. Okay. So, sama juga apa dokumen kita nak buat, kita kena letak nama yang berbeza. Sebab template diberi filem proposal. You cuba bayangkan berapa dalam saya boleh nampak di sini antara 20 yang dah submit, seorang sahaja yang tukar nama file. Nak tahu siapa? Siapa yang yakin dalam grup ni yang yakin dia tukar nama file? Cuba yakin diri. Ada dalam grup ni. Siapa yang dah tukar nama file? Okay, Nami, Julie. Sarah. Adam. Rahmat. Okay. Kalau nak ikut dalam 20 file yang saya terima ini, satu proposal saja saya akan rajin tengok. Buka. Ialah proposal nama dia Ufuk Digenggam. Siapa punya tu? Ufuk Digenggam. Adam. Betul. Kenapa saya nak pilih itu? Sebab yang lain, walaupun tukar nama, tapi title di atas dia semua filem proposal, template filem, proposal drama, proposal filem. You cuba bayangkan kalau Finas terima beratus, beribu punya proposal. Subjek punya file pun filem proposal. Berapa susah dia nak cari?
So yang nombor 2 yang saya suka yang tukar file nama ialah Sarah Monica. Sebab saya tahu misal kata Sarah Monica walaupun dia tulis film proposal tu penting. Sarah Monica Sangka. So yang ini yang point ni yang sangat penting. Walaupun template diberi sebab kadang-kadang Finas pun beri template untuk orang punya pitching. Tapi tolong letak yang nama template tu ke belakang. Nama you punya produk, antara nama produk atau nama produksi ke nama you sendiri kena letak ke depan. Jadi senang orang nak cari file anda. Tapi film proposal template tu kalau dia bagi template kena buang nama template itu. Nama pun template. Bukan 10 pinggan, template. So ini poin pertama saya nampak di sini. Kena letak nama di sana. Sebab kalau orang buat pitching RTM, siapa pernah buat pitching RTM di sini? Tak pernah. Seorang kalau tak orang tak pernah tak apa. RTM lagilah dia punya cara-cara sangat teliti, sangat detail. Kita kena letak coding yang genre kita nak masuk dan nama title. So kita kena baca dengan coding itu senang orang nak cari. Again kena baca apa yang perlu daripada yang orang kita nak submit. Okay? Okay, boleh. Next. Saya nak tengok ada orang hantar juga Word document, ada orang hantar PowerPoint, ada orang hantar PDF. Okay. Sekarang ni dokumen jenis mana satu yang sangat sesuai untuk nak menghantar keadaan upload kepada pihak Finas ke pihak funder ke pihak mana-manalah yang perbadanan yang perlukan dia punya proposal ni. Okey, ada orang tulis PDF, sini Nami pun tulis PDF. Ada lagi lain jawapan? PowerPoint convert to PDF. Itu PDF juga Daniel. PDF. Semua tulis PDF. Okey. Jawapan PDF tu betul dan salah. Jawapan dia ialah ikut format apa yang disebut daripada pihak penganjur atau perbadanan. Yang untuk exercise ni ada sebut tak jenis dokumen yang perlu upload? Tidak sebut. Okey. Tapi untuk pengetahuan anda, kebanyakannya kalau nak submit apa proposal, PDF standard ialah paling senang orang nak tengok. Sebab kalau nak buka Word document, nak buka PowerPoint, kadang-kadang tempat kerja orang yang nak buka ni bukannya ada Microsoft. Kalau dorang ada MacBook, dorang tak ada Microsoft Office. So PDF ialah universal punya dokumen, kita kena convert. Kalau tak ada arahan, guna jenis dokumen apa nak upload, yang paling selamat guna PDF. Ya? Guna PDF. Alright. So sekarang saya nak buka satu
Okeylah. Saya nak buka satu proposal. Okey, saya nak buka satu. Saya akan share screen. Share screen. Okey, siapa tulis ikan masin mama ni? Tak ada? Ikan masin mama. Okay, ikan masin mama, telemovie. Kerana keluarga datanya kerjaya. Idea asal. Okey. Ini memang ikut apa yang exactly template. Ini bagus. Template yang diberi memang telah diikut. Okey, satu saja. Ini bukan, saya bukan nak cerita pasal konten dulu. Saya cerita dia punya format lagi. Okey. Kalaulah format dia Word document nak pergi PDF. PDF. Satu yang sangat penting. Kena guna justify. Tahu tak siapa yang tak tahu apa ni justify dalam Word document? Justify maksudnya kiri kanan kena lurus. Ini kalau ikut segi dokumen ini tidak cantik. Ini nampak hodoh ikut mata dia. Sangat hodoh. Sangat hodoh. Ya. Ni. So untuk pengetahuan anda, ini kita praktis saja. Siapa yang apa nanti kena letak justify. Guna PowerPoint ke, guna Word ke, guna Canva ke, guna apa-apa. Semua kena guna justify. Sebab ini ramai orang, especially orang tak suka nampak bukit-bukit ni. Orang nak nampak dia kemas kiri dan kanan. Okey. Cadangan pelakon Sabahan di sini. Okey, satu di sini. Okey, saya start dari mula lah. Okey, title memang dah okey. Title dah okey, Ajat. Tetapi setiap proposal dia kena tulis ikut juga apa yang semua kena ikut. Proposal ini memang kena ikut proposal apa untuk telemovie. Telemovie itu pun boleh. Idea asal penulis okey. Pasal graphic design tu kita cerita kemudian, ya, cerita kemudian. Okey, ringkasan eksekutif. Okey, pendek, logline pun okey, kalau boleh kena apa yang kita belajar hari ini dengan Nadihan, kita cuba nak secara ringkas lagi. Panjang tu boleh panjang. Tetapi jangan dia membuatkan orang malas nak baca seterusnya. Okey, saya baca logline untuk Ajat. Kai membantu usahaan peniaga ibunya dan telah diganggu sekumpulan Samsing ketika berniaga. Kejadian itu menyebabkan keluarga Kai menjadi mangsa dalam pencoboran. Kai bertindak menyelamatkan adiknya dengan membayar tebusan menggunakan ikan masin jualan. Okey. Ini yang saya nak update di sini. Apa yang Nadihan kena ada tulis sebagai, saya punya kamera hilang sekejap. Semua boleh dengar ke? Hello. Boleh, boleh. Okey, okey. Boleh dengar, tapi tak nampak gambar. Okey, nampak share screen. Okey sudah, okey sudah. Okey. So, kena ingat poin lagi balik untuk membantu semua orang. Kita boleh buat secara ringkas, tapi kita kena letak elemen misteri. Hook. Kalau nak panggil bahasa Inggeris, we need a hook for our idea. Okay? Hook.
Jadi sekarang ni, ini Ajat dah bagi tahu ceritanya semua. Okey, dia buat tebusan dengan ikan masin. Dia tak ada hook. Maksudnya dia dah habis cerita dalam 3 barisan tu sana. Ya? Okey. So, sinopsis kita boleh tulis akta 1, akta 2, akta 3. Itu pun boleh. Dan kena ingat akta 1 ialah introduction of character. Okay, akta 2 dia punya konflik dengan dia punya climax. Hujungnya climax tertinggi. Akta 3 climax tertinggi pergi resolution. Itu je kena ingat dengan 3 akta ni. Dan sini saya nampak okey. Dia punya watak dan perwatakan. Okey, kita nak nampak secara ringkas di sini. Watak dan perwatakan dengan cadangan pelakon. Kalau saya letak watak dengan cadangan pelakon sekaligus. Jadi orang boleh nampak dan bayangkan. Ya, orang boleh nampak dan bayangkan. Sebab kalau saya nak baca, okey, saya nak cadang Kai ni, Nurjaidi Julie sebagai Kai. Saya kena scroll lagi balik atas. Siapa Kai balik? Ini yang kita sekaligus GUS. Okey. Jadi kita tak nak orang melompat balik. Kalau kita nak bagi tahu cerita, biar dia cerita proposal ni orang dari muka surat pertama sampai habis tanpa dia patah balik. Inilah cerita proposal. Dalam skrip pun juga kita nak dia sambungkan cerita dari mula sampai balik. Ya. Okey, ini yang saya nak tahu. Kesimpulan seperti yang Aileen dengan Nadia cakap semalam dalam grup, ini kita nak buat kesimpulan. Tadi executive summary introduction. Kesimpulan kita nak bagi tahu apalah kita punya niat dan message dengan cerita kita nak bagi kepada nak buat cerita ni untuk Finas ke, untuk KKMM ke, untuk siapa-siapalah. Ya, untuk MDEC. Dan ini yang sangat penting. Maklumat diri. Maklumat diri ialah sangat penting. Maklumat diri sangat penting. Sebab proposal mana-mana pun, business proposal ke film proposal, kena ada maklumat. Sebab kalau orang betul-betul minat, dia nak tahu nak call siapa. Nak email siapa. Ini sangat penting. Email dan nombor telefon. Dua ni yang sangat penting. Alamat tak penting sangat. Nama, email dengan nombor telefon. Okey. Ada soalan apa-apa lagi? Untuk format. Kita cerita format dulu. Tak ada soalan? Ada? Terbaik. Tiada soalan. Tiada soalan. Okey, Sarah Monica, bolehkah kita letak maklumat diri atas terus? Tidak salah nak letak maklumat diri di muka surat pertama. Tetapi yang penting kena ada maklumat diri. Kalau tak ada maklumat diri, orang pun tak tahu yang proposal ni siapa punya. Tetapi kalau dah letak muka surat pertama, kena juga letak muka surat terakhir. Sebab kita nak ingatkan kepada Finas, nak ingatkan kepada RTM, nak ingatkan kepada TV3, nak ingatkan kepada sesiapa funder kita, ini saya punya proposal. Jadi boleh letak dalam head letter tuan. Dia bukan letterhead, itu surat. Nak letak dalam letterhead, itu tidak sesuai untuk proposal. Letterhead itu untuk tulis surat, kita nak hantar surat kepada secara rasmi. Proposal ni
tahu. Okey. Hantar saya dokumen biasa. Yang sini yang tulis bolehkah minta format yang Finas luluskan. Dia tak ada satu format Sabil yang format luluskan. Dia ada banyak format yang Geng. yang Finas luluskan. Tetapi dia beza kita punya proposal ni antara yang tercantik atau yang terburuk. Itu sahaja. Okay? Alright. So sekarang saya nak sentuh sikit pasal jalan cerita dengan bajet. Sebab ini penting. Kalau kita nak buat cerita, kita nak buat skrip. Ya? Kita nak buat cerita, kita nak buat skrip. Drama ke? Drama siri. Saya akan pilih another proposal. Saya akan bagi tahu anggaran bajet lepas baca proposal ini. Okey? Saya akan pilih. Apa kelebihan dia? Dia boleh anggar bajet sesebuah cerita. Nama apa ni? Ha? Nama apa? Tak tahu. Faris Ishak. Di mana rambut sebelahnya pink, rambut sebelah dia hitam. Hijau. Black pink. Okey. Saya akan share screen lagi. Siapa punya proposal Harapan Cahaya Cinta? Saya. Boleh sebut, boleh angkat tangan. Boleh letak chat. Okey, Nami, Wan Najmi. Okey. Yang apa yang saya baca secara ringkas ini, pertama kali, kalau saya nak tengok cerita ini, bajet ini boleh buat, ini kalau buat filem Astro First ke, kalau filem Astro First dengan Astro First, bajet ni boleh capai 350,000. Kalau telemovie, anggaran dia punya bajet 80,000, 85,000. Okey. Kita akan baca ramai-ramai ya. Najmi punya proposal. Okey, kenapa saya boleh sebut dua harga itu? Okey, executive summary. Harapan merupakan projek untuk menunjukkan kisah percintaan menumpukan aspek ketulusan cinta antara dua manusia yang kekal. Merupakan kisah drama antara Syafiq yang merupakan anak tunggal dan suka sendiri menemui pujaan hati, namun hala tuju masih belum ketahui antara suka dan duka. Okay, Nami, saya nak tegur dekat sini. You punya executive summary dengan logline sama. Tak ada beza pun. Kena ingat, logline ni ialah idea. Tak perlu cakap sorry, ini kita nak belajar. Kena tahu, logline ni kita punya idea dalam cerita ni. Yang exercise, tak apa. Kita ada buat exercise dengan Nadihan tadi kan. Kita nak hookkan cerita dalam satu sentence supaya dan ada elemen misteri. Executive summary ialah introduction, niat kita nak beri cerita ni nak tahap ke mana. Ini tahu beza dia. Executive summary ialah introduction, kita nak bagi tahu niat cerita ni nak tahap ke mana. Di dalam industri ke, di dalam Malaysia ke, luar Malaysia.
Logline ialah pasal cerita ni diri sendiri. Itu kena ingat beza dia. Okey. Kita baca dia punya sinopsis. Okey. Syafiq merupakan seorang pekerja korporat berusia 25 tahun yang suka bersendiri, tidak banyak bergaul dan kurang juga memberikan senyuman. Suka untuk menyendiri. Dirinya cuma mempunyai seorang ibu sebagai ahli keluarga. Perjumpaan dirinya tanpa sengaja dengan Nora sedikit sebanyak mengubah hidup menjadi lebih cerah. Nora merupakan seorang wanita ceria yang ekstrovert. Mereka meluangkan masa untuk mengenali satu sama lain dan seterusnya bertunang. Ibu Syafiq jatuh sakit dan membuatkan hubungan mereka tergala sementara. Di sisi lain, Nora pergi mendaki dengan rakan-rakannya namun berlaku kemalangan. Akta 2. Act 2. Syafiq cuba hubungi Nora setelah pulang dan sampai ke rumahnya. Panggilan tidak diangkat untuk Nora. Sudah sampai ke rumah Syafiq. Mereka meneruskan kehidupan seperti hari sebelumnya. Syafiq diberi tahu bahawa berlaku kemalangan kepada Nora oleh ibu Nora, namun Nora berada di samping Syafiq dan mereka sedang berada di taman tema. Syafiq cuma berfikir bahawa itu yang sekadar lawak yang bakal mentuanya. Kejanggalaan lain pada Nora ialah Nora kadang-kala menghilang dan akan muncul semula dari belakang Syafiq. Alasan yang sama selalu diberikan pada Syafiq. Akta 3. Nora cuma menyatakan maaf kerana merahsiakan semua ini. Dia mengetahui bahawa yang dia tidak mampu untuk sedar selamanya dan ingin meluangkan masa-masa terakhir bersama Syafiq. Kewujudan kesedaran Nora semakin kabur dan hilang dalam bentuk cahaya. Puan Zainab menelefon Syafiq menyatakan pergian Nora. Okey. Ada lagi? Sorry. Patut pun. Okey, Syafiq dan Nora pulang ke rumah masing-masing. Syafiq mendapatkan panggilan dari ibu Nora dan untuk ke hospital. Syafiq melihat Nora terbaring di atas hospital. Ibu Nora menceritakan kisah yang berlaku pada Nora ketika mendaki gunung tempoh hari. Bahawa Nora terjatuh ke juram yang agak tinggi namun masih terselamat. Jutan dari Nora semakin lemah menyebabkan Puan Zainab menelefon Syafiq dengan segera. Syafiq keliru kerana dia baru sahaja keluar bersama Nora pada malam itu. Syafiq keluar daripada wad dan berjumpa Nora atau dikatakan kesedaran Nora. Okey, minta maaf Nami. Okey, perwatakan Syafiq seorang yang tidak suka bergaul dengan orang lain, tidak banyak ekspresi wajah. Nora seorang yang ceria, aktif, lantas suara yang seorang yang lasak. Puan Zainab seorang ibu yang menyayang dan baik hati, sentiasa memberikan sokongan anaknya. Okey. Tidak apa, belum ada pelakon tidak apa. Okey, satu kita kena fikir, kenapa saya boleh bagi tahu bajet yang kira yang sangat murah lah. Kira bajet yang murah. Satu, dia punya perwatakan, karakter. Okey, saya stop sharing dulu. Perwatakan, siapa boleh bagi tahu ada berapa watak dalam cerita Nami ni? Ada berapa cerita? Dalam kita dah baca Akta 1 ni semua, ada berapa watak? Cuba teka. Johannes cakap 3, Ajat tulis 8. Ada orang lain lagi nak teka? Lima saja Tuan. Okey, kena tahu perwatakan ni bukan watak main sahaja. Yang 3 ni ialah hanya 3 main. 3 sahaja main. Tapi yang lain, dia kena ingat Syafiq merupakan seorang pekerja korporat. So kerja korporat ni takkan dia seorang dalam office. So kena fikir dah, oh dah berapa ramai orang dah.
ada watak kecil dekat sana. Dan Nora, dia seorang ekstrovert dengan ramai kawan. Dah berapa watak dekat sana? Yang kita kena fikir dalam cerita ni. Ibu tunggal dan dia berniaga. Betul ke? Berniaga ke? Betul ke Nami? Dia berniaga ke? Saya kena double check balik. Nami? Ada Nami? Bukan. Siapa yang berniaga? Oh, tadi lain. Sorry. Kita baca lain. Ibu tunggal, dia buat apa? Oh, tak ada tulis kat sini. So, dia ibu tunggal, so, keluarga. Sebab dia pun barulah lepas tu Nora pun dia ada banyak kawan. So perwatakan di sana. Okey. Pertama kali kalau kita kena fikir pasal bajet, berapa watak dalam cerita kita ni? Kalau terlalu banyak watak, maksudnya kita dah kena tahu anggaran bajet ni mesti tinggi. Okey, kedua, macam mana kita nak kira watak? Kita kena tengok lokasi cerita. Okey, harapan nama ni harapan. Nami punya cerita ni. Berapa lokasi agak-agaknya dalam cerita ini? Agak-agaknya. Nah, semua boleh teka. Tak apa, tak ada jawapan yang salah, tak ada jawapan yang betul sebab skrip belum siap lagi. Oh, Nami terus tulis 8. Sebab skrip belum ada. Jadi kita pun tak tahu lokasi ni berapa. Sarah Monica anggaran 10. Siapa lagi? Okey, saya akan list kefahaman saya. Okey. Kerja corporate, satu lokasi dah office. Itu antara main location. Kita kena breakdown main location dia apa. Dia kerja corporate, dia one of the main location kena office. Mak dia dekat rumah. Second location dekat rumah, main location. Tempat climax dia dekat mana? Cerita ni. Tempat location, dia punya climax location dekat mana? Kecuali Nami, oh salah. Location, yang main location, dia punya konflik, dia punya climax. Tapi satu ialah antara juga Johannes yang betul juga, memang antara main location is hospital juga. Betul, Ajat, Livinia. Gunung, tempat jurang. Main location keempat. Dan main location kelima yang tempat percintaan dorang. Dorang ada 5 main location dekat sini. 5 main location dalam cerita ini. Agak-agak main location ni tempat yang murah ke mahal? Kita tengok main location je. Murah. Okay, hospital sekarang. Kita kena tengok keadaan sekarang. Keadaan sekarang ialah apa kalau hospital? Keadaan sekarang ialah keadaan COVID. Cuba rasa ada hospital ke yang akan benarkan kita syuting sekarang? Kalau ikut logik dia. Tidak. So, maksudnya ada kita kena buat studio, cari studio. Jadi itu pun dah jadi harga anggaran yang mahal sedikit lah. Okay. Sewa rumah, sewa office, outdoor location untuk pengetahuan anda, outdoor location, dia ada beberapa permit kena apply. Itu kena fikir juga. Lagilah, one of the main location ialah gunung. Betul, Haidar cakap nak bawa kru, nak bawa equipment, nak bawa pelakon, nak buat insurans supaya tak ada accident masa nak bawa pergi gunung, nak buat special effect.
Okey. Itu special effect, ini lagi tambahan. Kita nak fikir pasal kos. Tadi perwatakan. Betul kan? Kedua, lokasi. Ketiga, dia punya transportation. Itu kena ingat. Dia punya logistik. Logistik termasuk equipment. Itu semua. Keselamatan juga kepada kru dengan pelakon. Keempat, special effect dalam cerita ni. Yalah, cerita ni ialah cinta, tapi Nami nak buat dia punya climax, dia ada jatuh gunung. You rasa you betul-betul kan nak campak pelakon tu di gunung? Cuba cari pelakon siapa yang nak dicampak di gunung. Supaya tak payah make up, tak payah apa. Tak ada kan? So, fakta-fakta ini kira kita fikir pasal management masa kita tulis skrip. Dia perlukan stuntman apa semua. So ini yang kita kena fikir pasal budgeting. Kalau kita nak berkarya masa nak tulis skrip, kita pun kena fikir pasal budget dan apa yang ikut realistik dengan budget dalam Malaysia, atau kalau yakin boleh dapat budget juta-juta itu. Macam cerita saya yang saya present semalam, saya punya costing 3.4 juta. Sebab saya tahu, saya nak pergi Jepun, saya nak pergi Indonesia, saya ada beberapa pelakon yang mahal, band yang mahal, influencer yang mahal dari Jepun, dari Indonesia, dari Malaysia. Itu faktor juga dalam costing dengan budgeting. Itulah kenapa penting kita kena tahu kita punya perwatakan ni, kita nak bayangkan pelakon siapa. Dan satu juga, jangan limit kita punya diri sendiri, pelakon tu mesti Malaysian punya pelakon. Ikut kita punya naluri, ikut kita punya kehendak. Siapa kita nak bawa watak kita. Sebab ini kita punya creation. Ciptaan kita sebagai writer, sebagai script writer. Ya? Dari sana, kita boleh buat dia punya visi, dan kita boleh bayangkan watak kita tu boleh muncul, boleh terbangun, boleh jadi real. Okey, faham? So inilah kenapa saya boleh buat dalam Astroverse 350,000 ke 450,000, RTM 85,000, tapi yang gunung tu mungkin off screen, tak boleh buat on screen. Dia jatuh gunung. Mungkin bunyi je ke, atau dapat berita seorang wanita jatuh di curang gunung. Sebab memang dalam bajet 85,000 tak dapat lokasi gunung tu. So, kalau betul-betul nak gunung tu Nami, you kena yakin you nak gunung tu juga. Dalam cerita tu, ya. Barulah kita boleh buat anggaran bajet di sana. Okey. Seterusnya, saya nak pilih cerita bentar ya. Lain. Tadi cinta. Saya nak pilih siapa punya tadi saya nampak cantik. Cantiklah. Okey. Maaf, saya nak pilih Sarah Monica punya. Sebab Sarah Monica punya cerita ialah bukan cerita cinta-cinta. Mungkin ada cinta sikit lah. Okay, Sarah Monica. Saya share screen lah. Boleh Sarah Monica? Boleh? Boleh. Okay, Sarah Monica. Saya akan share screen. Jadi you pun tolong jawab juga apa yang you rasa nak apa. Okay, Sarah Monica. Itu pun dia kenapa dia jawab. Dia tulis terang-terang page pertama. Ini saya punya.
Tapi seperti saya cakap juga Sarah Monica, kena tulis nama tajuk filem, ya. Dalam muka surat pertama juga. Jadi orang tahu ni ini kita nak buat apa. Okey, ini saya nak sentuh sikit pasal graphic design. Ya. Mungkin sebab saya guna ni Google Slide. Google Slide, kalau background dia gelap, jangan dia punya writing pun gelap. Susah nak nampak. Ni tajuk dia Sangkar Mata, trivia filem. Idea asal Sarah Monica, penulis Sarah Monica. Ringkasan eksekutif. Filem ini akan diterbitkan dengan tujuan pengajaran yang juga memberi kelainan untuk genre seram thriller ini. Kerana di sini amat jarang filem yang berunsurkan ini. Bertemakan kekeluargaan dan juga kurangnya kasih sayang antara satu sama lain dan tidak berperi kemanusiaan. Perkara ini sering berlaku di negara ini maupun di luar yang mengikut hasutan syaitan dan dunia ni. Objektif filem ini juga ingin mesampaikan sebanyak yang mungkin berbentuk seperti ini di Malaysia. Okey, Sarah, ayat ni kena susun cantik lagi sikit ya. Sebab dia nampak macam berulang benda yang sama. Dan ingat juga Sarah Monica, apa yang saya cakap tadi ialah apa nama dia ni? Justified. Dan elakkan warna kuning. Kuning ni sangat sakit di mata kalau orang nak baca dokumen. Sebab dia highlight. Okey? Okey, logline dia. Filem bergenre seram thriller ini mengisahkan tentang 3 cerita dalam satu, paling berkait rapat dengan kemunculan satu lembaga atau bayangan di setiap 3 kisah ini. Ianya untuk menunjukkan manusia mengikut godaan hasutan syaitan, konflik di mana bermula seorang pekerja dan menjumpai satu bagasi yang di dalamnya adalah mayat. Cerita kedua ialah itu isu buli dalam universiti di bawah yang pada terhadap orang lain dengan menggunakan ilmu santet, dan juga cerita ketiga di mana ia berkaitan keluarga yang tidak berperi kemanusiaan terhadap anak kandung. Okey, kita baru saja belajar hari ini. Tentang logline. Ini logline Sarah Monica, dia sangat terus terang. Dan yang bahayanya nak tulis logline, ini seram thriller. Bukan. Biar audience atau kita punya picture nak soal ini genre apa. Logline ni kita buat lagi seringkas yang mungkin, tapi ini tak apa sebab dia ada 3 cerita dalam satu. Itu kenapa logline dia besar. Tapi boleh kita ringkaskan lagi. Kita cakap ini tentang 3 cerita yang berbeza tentang barulah kita boleh pendekkan logline itu. Okey, mari kita tengok sinopsis dia. Sinopsis pendek pula. Monica, Sarah Monica. Okey, akta 1. Setiap watak dalam 3 cerita ni agak menarik dan pelbagai karakter konflik di antara ketiga cerita ini berlaku bermulanya beberapa individu yang melakukan kesakitan terhadap mereka. Okey. Saya nak sini. Sarah Monica. Point of akta 1 ialah kita nak introduce karakter. Akta 1 sini, sinopsis ni, tak ada karakter langsung. Jadi saya pun nak baca, saya tak nak baca yang seterusnya sebab tak tertarik. Akta 1 ni, kenapa kita nak introduce karakter? Kita nak tarik audience, tarik funder, tarik picture, kita punya pitchy, maksudnya, yang kita nak sambungkan cerita ni. Sebab kenapa orang nak tahu pasal
dia punya karakter ni, watak ni, sebab kita nak rasa apa perasaan watak itu. Kenapa watak ni sangat penting dalam cerita. Dan kalau saya lah, Sarah Monica, you ada 3 cerita dalam satu filem ini. Saya tersilap ni. Maksudnya, akta 1 ada 3 akta 1. Akta 2 ada 3 akta 2. Akta 3 ada 3 akta 3. Kalau nak cerita ni berasingan. Kalau cerita ni ada kaitan dengan sekali, barulah kita kena tulis akta 1, macam mana kita nak introduce tiga-tiga ni dalam akta 1. Macam mana kita punya konflik keluar dalam akta 2, tiga-tiga ni sekali. Dengan akta 3, dia punya climax dengan dia punya resolution. Itu bukan sebenarnya terletak pula. Okey, tak apa. Okey, kita pergi terus ke bawah. Sebab ni berulangan. Okey, kita tengok di sini. Plot jalan cerita di sini. Okay, sinopsis, sangkar mata, mengisahkan 3 kisah-kisah, menyeramkan suasana dan rasa penonton untuk tajuk. Nah, again, Sarah Monica, ini banyak berulangan. Kita tak perlu nak ulang balik-balik benda yang sama. Kisah kedua, temanku mengganggu. Kisah ketiga, rendang malam raya. Okay, yang ini bagus, tapi dalam sinopsis ini dah cerita dengan muka surat lain. So, kita jangan ulang benda yang sama. Dalam proposal, jangan ulang benda yang sama. Orang akan bosan, orang tak nak tengok dia punya proposal itu. Okay, saya tengok sini. Okay, sebab panjang ceritanya sini. Okay. Di sini ada 4 babak pula. Okay, kita kena ikut. Babak ni akta juga. Dia kena ikut 3 atau 5 untuk guideline supaya senang. 3 atau 5 ya. Okay, 3 atau 5. Okay, saya pergi bawah lagi. Sini temanku ada 5 babak. Dan sini yang saya nak betulkan, kita tak perlu nak tulis apa perkembangan dia, apa kemuncak dia, apa peleraian dia. Ini jangan tulis dalam proposal. Dalam cara kita tulis dalam jalan cerita ni, orang dah tahu itu kemuncak dia. Orang masa pitching atau kita nak tengok filem apa pun, kita tidak suka sebagai penonton, ini kemuncak dia, tengok sekarang, ini kemuncak dia. Kita jangan beritahu audience, penonton, ini kemuncak. Ya. Kalau you kena beritahu audience, ini kemuncak dia, maksudnya you tak yakin dengan cerita you sendiri. Dengan jalan cerita, dengan skrip tu diri sendiri. You kena beritahu terus terang kemuncak dia dekat mana. Okay? Alright. So, yang ini perwatakan seperti, okay. Format nanti saya cerita lagi balik lah. Okay. Sarah Monica, format ni, boleh tanya tak Sarah Monica, you guna apa? PowerPoint? Yang mana? Saya ada campur, ada yang gambar, lalu saya letakkan dekat PowerPoint. Saya ada edit pakai gambar, satu lagi keseluruhan ni saya Guna pakai dekat PowerPoint. Mana Sarah Monica? PowerPoint. Dengar ke sir? Saya Hello, stop sharing dengar ke? dulu ya. Dengar ke? Okay. Guna PowerPoint. Saya tak ada. Kejap. Sarah, dengar. sorry, saya punya apa, speaker mati. Sekejap. Tunggu sekejap. Oh, Saya tak dengar. Okey, boleh ulang balik.
Hello, saya dengar tak? Boleh. Okey, yang saya guna ni PowerPoint dengan Canva. So yang ada yang setengah tu memang sepenuhnya PowerPoint. Ada setengah tu saya edit dekat Canva, dekat handphone, lalu saya transfer kepada PowerPoint. Mhm. Okey. Satu yang di sini, kalau ini untuk pengajaran untuk semualah. Kalau nak guna Canva, gunalah Canva sepenuhnya. Sebab dia punya template dengan format di sana, dia translate pergi PowerPoint tidak cantik. Sebab Sarah Monica pun nampak sini kan? Dia translate pergi PowerPoint, tak cantik kan? Jadi, itu dia jatuh, dia punya quality. Satu, kenapa penting nak buat dengan bentuk PDF selepasnya? Sebab orang ni, saya sengaja buka. Saya memang ada PowerPoint. Tapi saya sengaja buka. Sebab kebanyakannya, Finas ke RTM, dia tak akan download buka. Dia akan buka macam begini. Yang saya tunjuk pada skrin ni. Nak baca secara ringkas. So ini untuk semua nak belajar ya. Orang nak baca mata ni pun nak kena sedap nak baca. Dan orang tak perlu nak, dia orang pun tak nak baca panjang-panjang banyak-banyak. Dan satu, kalau pasal proposal ini, kalau nak buat proposal seperti PowerPoint, maksudnya PowerPoint landscape, macam TV 16.9, dia kena kurangkan perkataan dengan wording. Lebih banyak gambar dengan diagram. Kalau kita nak buat A4 portrait yang macam buku biasa, di sana baru orang baca. Ini memang mana-mana pun business plus business proposal, kalau you nak buat PowerPoint, jangan banyak perkataan. Tapi kalau you nak buat macam biasa, barulah guna perkataan. Perkataan itulah untuk menjualkan kita punya proposal, kita punya pitching. Okay? So, apa lagi? Okay, siapa nak teka Sarah Monica punya harga? Harga. Siapa nak teka? Dia ada 3 cerita, watak pun pelbagai. Kita dah dapat dia punya, semalam pun kita dah dapat dia punya YouTube punya, bukan teaser lagi, cerita dia dalam YouTube pun dah ada. Siapa nak bagi anggaran? Sebab saya pun dah tengok semalam. Harga kalau kita nak buat ni filem. Filem masuk sinema. Okey, RM1,5 juta. Siapa lagi? $2.5 million. 200,000. 750,000. 10 juta. Anwar Hadir. Sarah Monica, Anwar Hadir nak bagi Sarah 10 juta nak buat filem ni. Sambil cakap 3 juta. Okey. Anwar, 10 juta tu ialah sangat, orang cakap kita pun seronok kalau dapat filem tu bajet 10 juta ya. Boleh. Boleh Adila. Nanti sebab nanti kita ada follow up juga lepas ni. Okey. So dalam budgeting cerita ini easily kita boleh bagi range 200,000 to 750,000. Sebab dia punya jalan cerita ni menggunakan banyak efek. Kena ingat, kalau cerita horror ni dia banyak efek. Ya. Berapa? 200, minimum 200,000. Kalau nak guna bajet, betul-betul bajet busuk, yang dia punya bajet yang sedap ialah 750,000. Saya buat efek pakai tangan saya jimat sikit. Tetapi Sarah Monica, dia
buat efek ni bukan bukan nak tegur lah, sebab yang saya nampak efek dalam YouTube tu bukan filem punya standard. Kena ingat, filem kalaulah dalam panggung wayang, dalam panggung wayang dia punya skrin besar, jadi akan nampak yang kecil-kecil. Saya tengok Netflix kat TV saya ni pun, saya tengok drama yang paling banyak efek drama Grey's Anatomy. Siapa tahu Grey's Anatomy? Saya nampak dengan mata kasar di TV saya pun nampak yang dia punya efek ni ada yang banyak lacking. You bayangkan bajet Grey's Anatomy pun ada yang boleh nampak yang ini saya bagi contoh pregnancy test. Saya nampak diorang letak stiker di pregnancy test, pregnant dengan non-pregnant. Rasa kelakar tak kelakar? So cuba bayangkan kalau ini di sinema yang besar, panggung wayang yang besar. Tetapi Sarah Monica, jangan orang cakap putus asa apa. Cerita Sarah Monica ni sebenarnya kalau ikut dia punya idea behind it memang sangat unik dan sangat kreatif. Cuma kena cari cara nak susun dia supaya boleh dapat dijual. Konsep is very good. Nampak yang Encik Muhammad Syahir cakap tu semua, dia tu antara producer yang paling bagus dalam Malaysia ni juga. Kalau dia cakap konsep bagus, maksudnya bagus. Cuma penyusunan nanti semua kita kena belajar. Sebagai writer, director lain, Ajat. Director lain, writer lain. Kita sebagai writer nak buat dia punya proposal ni, kita kena dah susun cantik. Supaya director tu boleh menyampaikan visi kita sebagai writer. Kadang-kadang writer boleh jadi director juga. Tapi itu kita punya cara untuk yang kalau nak bersambung pasal dia punya cara-cara nak tulis di sini. So ini kita kena ingat kita semua di sini kita nak bermula dengan penulisan. Okay, itu dah beberapa contoh di sini. Okay, ini saya buat sendiri ya. Saya dengan saya punya tim akan baca satu-satu punya proposal. Satu-satu punya proposal. Okey? Satu-satu punya proposal yang ada 20 di sini. Siapa lagi yang belum letak proposal, inilah peluang nak bagi proposal di sini. Ya. Bagi proposal ikut Google link, Google Form ni. Mana yang kami nampak yang ada dia punya potensi, kami akan tarik ke tepi untuk nak betulkan apa lagi. Yang lain macam tak ada dengar cerita tengah berita, tidak apa, jangan putus asa, cari lagi idea yang lain. Cari lagi idea yang, jangan putus asa, cari idea lagi, sambung menulis. Dalam 3 hari ni, kami walaupun ada lagi kelas secara dalam, boleh ajar lagi, tetapi kami nak ajar ni pun semua everything is business. Kami nak ajar semua penuhnya, kami pun perlu dibayar juga. Siapa yang nak bayar? Antara Finas ke peserta nak bayar. So kita boleh buka kelas lain, tapi kalau nak tunggu Finas, tunggu Finas. Tapi kalau cukup orang nak belajar sambung proposal writing, script writing for proposal, dengan treatment writing, peserta-peserta ni semua boleh kami kalau cukup berminat, kami boleh buka bengkel dengan harga yang minimal lah, tak mahal pun. Kita ikut berapa hari kita belajar dan kita masuk juga balik belajar bersama-sama. Boleh belajar pada saya, boleh belajar daripada producer, boleh belajar pada writer lain juga. Ya, okey. Faham? Okey. Sebelum kita nak habis untuk hari ini, pastikan evaluation
evaluation kena isi ya. Evaluation kena isi. Sebab ini syarat-syarat untuk FINAS juga. Evaluation kena isi. Kalau evaluation tak habis isi, maksudnya you punya proposal tu tak akan naik. So dia FINAS pun nak nampak dia punya evaluation dalam 3 hari ini ya. Siapa yang termiss kelas, ada YouTube link tu, pergi kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, isi evaluation 3 hari itu. Kalau nak ikut. Ya, kalau nak ikut. No, Adila masuk balik. Tadi okey, saya ulang lagi balik ya. Pastikan semua isi evaluation. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Sebab dia kena kepastian, FINAS nak pastian ada 3 hari punya evaluation untuk semua, untuk kami nak naikkan proposal anda semua. Tapi seperti saya cakap tadi, ada yang beberapa proposal kami akan tengok satu persatu yang ada berpotensi, mesti kami akan hubungi untuk membantu untuk perbaiki dia. Tapi yang lain macam tak ada berita, tak ada apa, tak apa. Sijil pun akan diberi juga untuk yang masuk kelas ni. Tetapi kalau semua masih cukup minat, kami masih boleh buka bengkel luar daripada FINAS, luar daripada Prisma. Tapi ini saya bagi tahu terus terang. Sebab saya sendiri, penganjur dengan pengajar-pengajar sendiri pun perlu dibayar sebab ini perkhidmatan kami, ini kami punya servis untuk mengajar semua untuk masuk industri ini. Ini macam sama juga nak masuk UiTM kena bayar juga, masuk sekolah bayar. Jadi kalau nak sebab yang dari FINAS ni, bengkel ni untuk 3 hari ini saja dengan ini. Ya. So kalau nak bengkel yang lagi secara dalam, nanti lepas kita habiskan dulu evaluation, kita habiskan dulu submission proposal ni dulu, baru saya akan letak dalam grup link baru siapa berminat, dengan saya akan buat survey kepada semua. Boleh. Sekarang ni lepas hari ini you ada masa nak hantar. Saya akan bagi 1 minggu untuk betulkan balik proposal anda. Ya, saya akan bagi 1 minggu untuk proposal anda. Ya. Tengok. Encik Syahid, kita akan cuba bawa panel-panel penulis dari Indonesia dan dari tempat-tempat lain. Belajar yang hebat. Ya. Dari seorang novelis, daripada script writer, screenwriter, ini semua berbeza. Dan juga yang orang faham pitching proses ni macam mana. Alright? Nanti saya akan tulis survey juga, tapi kita kena habiskan evaluation dahulu. Dalam 3 hari ni, evaluation kena habis. Ini wajib. Kedua, dalam 1 minggu ini, proposal, siapa nak betulkan proposal, boleh resubmit balik. Ikut apa belajar pada Nadia Han hari ini, apa kita belajar dengan hari ini, yang bajet tu jangan fikir, itu fikir kemudian lah. Kita nak tengok pasal cerita dahulu. Sebab bajet ni biasanya orang lain akan sokong anda sebagai writer. Jarang writer tulis terus tulis bajet. Very jarang. Sebab dia perlu bekerjasama dengan orang lain. Production management biasanya bekerjasama yang nak keluarkan bajet ni. Ya? So, tidak apa. Focus on your story. Focus on your story. Apa hook dia? Apa perwatakan dia? Dan yang kalau nak fikir bajet, fikir yang pasal realistik punya bajet saja. Tolonglah jangan kita tahu Malaysia punya bajet, kita nak pergi Gunung Himalaya. So, fokus kita kepada cerita anda, hook anda, idea anda yang unik. So, dalam 1 minggu ni rasa semua boleh. Betulkan, cantikkan. Grup dalam WhatsApp tu masih terbuka. Kalau ada soalan, ini saya ulang balik ya, tolong soal dalam grup dan tag saya. Sebab saya tak save nombor anda semua. Satu-satu, saya tak save. Jadi saya tak tahu siapa yang message saya. Tiba-tiba tanya ini, saya tak tahu, saya tak kenal. Saya biasanya tak jawab siapa yang saya tak kenal. Sedalam
Okay. Yang tadi submission proposal minggu ini. Maksudnya dalam 1 minggu untuk betulkan. Tak, guna link yang sama. Kalau nak betulkan, guna link yang sama juga untuk proposal exercise ya. Proposal exercise. Guna link yang sama. So, tolong kalau ada soalan, tanya dalam grup, tag nama saya. Jadi saya tahu yang orang ni tanya dari kumpulan kelas kreatif Never Stop. Sebab kalau you PM saya mungkin tak terbaca sebab nombor yang tak kenal. Lepas tu 1 minggu dah habis, saya tak terbaca. Okay? Ada soalan lagi? Kita ni, point is kita nak fokus dalam cerita dengan keunikan cerita anda. Okay, ada soalan apa-apa sebelum kita habis untuk hari ini? Yes, Deli ikut link yang sama. Sir, saya ada satu soalan. Okay, boleh Sarah? Untuk yang macam senaraikan nama watak-watak pelakon tu, kiranya saya memang cari berdasarkan artis-artis di Malaysia ni lah. Kalau kita ambil macam orang yang macam di luar tu boleh ke? Okay, ini saya punya proposal sendiri ya. Saya ikut apa yang saya nak. Oh, faham? Maksudnya, saya nak orang gitaris Indonesia tu. Saya nak gitaris dari Jepun. Saya nak tu juga, tapi ini supaya saya nak nampak anggaran. Ini saya punya visi yang tertinggi. Dari yang tertinggi tu, baru ikut bajet kita cari orang yang sesuai. Kalau betul-betul dah masuk proses, baru kita cari yang paling dekat yang sesuai. Bisa kata you minat, betul lah, you nak Angelina Jolie bawa watak ni. Dia belajar bahasa Melayu apa semua. Bisa katalah. Boleh. Tapi you kena sesuai ke dia dengan watak tu. Dah lah, investment dia kena belajar bahasa Melayu. Siapa yang senang nak belajar Melayu? Indonesia. Atau memang tahu Mak Saleh yang dah tahu bahasa Malaysia. Ambil yang Mak Saleh dah tahu bahasa Malaysia. Kita buat research diri sendiri di sana. Ikut kesesuaian karakter yang kita tulis. Kiranya macam kalau penulis, contohlah saya penulis dan saya ingin melakonkan dalam cerita tersebut, boleh ke sir? Masukkan nama sendiri. Saya ni watak utama dalam cerita saya yang tulis. Saya yakin saya boleh bawa. Lepas tu barulah bergaduh dengan director kemudian. Okey? Sebab ini visi kita sebagai penulis. Sebab ada seperti macam Anwar, seperti Julie, saya petik lagi nama ni, sebab dorang guna cerita yang dalam kehidupan dorang. Itu yang dorang boleh letak dalam dorang ni, dalam cerita dorang diri sendiri. Mungkin dorang mengalami cerita tu, dorang boleh lakonkan balik cerita itu juga. Saya harap Sarah bukan dalam yang dah buat orang daging rendang. Tu dia kebanyakan banyak kisah benar kat luar negara lah. Tu saja nak bawa kat Itu saya tahu. Itu memang sangat unik. Tapi Sarah jangan buat dalam real life. Baik-baik. Okay. Script template. Ini yang paling senang. Soalan Johannes Sebab skrip ni kita belum lagi kita memang tak sentuh nak tulis skrip penuh lah. Yang paling senang, pergi tengok Word document. Word document, dia ada skrip. Screenplay script. Screenplay Kalau nak Google pun, cari dekat Google. Screenplay script. Kena Google. Screenplay script. Sebab kalau tulis skrip saja, dia banyak jenis skrip. Dia ada skrip drama, dia ada skrip teater, dia ada skrip animation. Skrip animation lain. So, screenplay script.
Tapi itu yang untuk minggu ni saya nak anda fokus kepada cerita dahulu. Dan kita dari sana kita boleh tengok mana konsep yang bagus, kita boleh bantu anda dalam script writing. Okay? Idea dan cerita. Yes, betul. Pentingkan idea dan cerita. Okay, ada soalan apa-apa lagi yang lain? Okay, bagus. Syukur Alhamdulillah. Okay, saya tak nak pegang semua dalam ni sebab kita pun masih bercuti kemerdekaan dengan Hari Kebangsaan. Okay, so harap anda semua berehat. Fikirlah, kalau tak dapat nak fikir hari ni tak apa. Rehat dulu Minda. Buka balik muka surat tu besok. Untuk membuat idea dan cerita anda. Okay? Sir, So- saya ada satu last question boleh tak? Boleh. Saya sebenarnya confused ni macam tadi. Saya cakap banyak sangat ayat-ayat yang meleweh. So kiranya saya hanya letak untuk ayat tu just sikit-sikit tu memang macam producer dia akan baca juga Contohnya sangat-sangat sedikit ayat tu yang macam senak tu. Macam tu ke yang saya maksudkan? Orang nak baca yang mata senang nak baca. Kalau nak buat bullet point pun tak apa. Janji point tu ada. Okey? So Tapi kiranya saya just letak contohnya satu cerita tu saya ringkaskan jadi contoh lah yang itu dia panjang sinopsis 5 ayat. So saya letakkan 2 ayat macam tu lah yang maksudkan saya bagi contoh lah. sebab dia ada sinopsis yang pendek dan panjang. Sebab sinopsis yang panjang yang ada 3 akta atau 5 akta. Kena tahu benda tu. Dan kena ikut dia punya peraturan, guideline lah, bukan peraturan, guideline. Akta 1, introduction of character dengan dia punya world building. Akta 2 ialah dia punya masalah dengan konflik. Ketiga, climax tertinggi dengan dia punya resolution. Tapi janganlah tulis kepada ini dia punya climax, ini dia punya konflik. Tak perlu. Biarlah orang baca cerita tu, oh okey saya faham. Oh okey saya faham. Oh menariknya. Okey? Alright, ada soalan yang lain? Terima kasih sir. Alright. So bagus. Syukur Alhamdulillah. Boleh saya nak evaluation hari pertama? Nanti saya letak hari pertama. Sebentar saya pun kena cari. Hari pertama ialah 23 Ogos. Okey, ini hari pertama. Alright. So, okey. Kalau tak ada apa-apa lagi soalan, saya ingin mengucap terima kasih bagi penganjur, Finas dengan Prisma juga untuk join bengkel ini untuk 3 hari ini. Dan saya harap semua berjaya untuk dapatkan idea dan cerita semua. Jadi fokus pada idea, fokus pada cerita. Bagi masa 1 minggu untuk idea dan cerita. Jangan fikir terlalu banyak pasal budget. Jangan fikir terlalu banyak pasal script writing sendiri. Idea dan cerita. Ikutkan yang template yang kami dah beri. Okay? Alright? So, saya ingin mengucap terima kasih bagi pihak semua dan selamat Hari Merdeka dan selamat Hari Kebangsaan. Saya sikit lagi cakap selamat Hari Raya. Dah lama dalam rumah kan. Raya pun tak raya tahun ni. Okey, selamat Hari Raya.
Okey, selamat Hari Merdeka, selamat Hari Kebangsaan dan kalau tidak jumpa 16 hari bulan, selamat Hari Malaysia 16 hari bulan. Yang orang Sabah dan Sarawak di sini juga. Selamat Hari Malaysia. Selamat Hari Malaysia, Tuan Pari. Selamat Merdeka. Selamat Merdeka. Siapa ada drive-thru McDonald tu cepat-cepat. Jerit Merdeka 3 kali dapat burger percuma. Okey. Boleh yang siapa masih dekat sini, boleh saya minta semua unmute. Boleh kita cakap Merdeka 7 kali, boleh? Boleh. Boleh. Merdeka 7 kali. Ya? Okey. Boleh. Boleh no. Boleh. Dia memang 7 kali. Kalau ikut Merdeka pertama kali, dia memang 7 kali. Bukan 3 kali ya. Okey. 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 Saya sebut, anda ulang. Saya sebut, semua akan ulang. 7 kali. Okey, ready? Ready? Unmute saja. Tak perlu kalau nak buka kamera pun boleh, tapi boleh unmute. Kalau buka kamera tu kena angkat tangan. Alah. Habis line. Merdeka. Mati kah? Belum lagi. Belum lagi. Merdeka. Okey. Boleh ready semua? Boleh. Okey, unmute. Alright. Okey, ready. 3, 2, 1, Merdeka! Merdeka. 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 Merdeka! Merdeka. Merdeka! Merdeka. 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 Okey. Terima kasih semua. So selamat Hari Kemerdekaan dan selamat Hari Kebangsaan. Itu sahaja untuk bengkel hari ini. Harap semua boleh berehat dan jumpa lagi dalam grup. Terima kasih dan syukur Alhamdulillah. Saya Faris Ishak. Bagi pihak penganjur, terima kasih sekali lagi dan saya ingin tak sabar nak membaca semua punya proposal untuk hari ini. Yeay! Terima kasih. Okey, terima kasih. Syukur Alhamdulillah. Okey, banyak cikgu. Okey, bye-bye. Okey. Ini malam boleh hantar lagi kan? Bye. Bye. Jaga diri, kita jaga diri kita. Bye. Merdeka. Merdeka. Dia bilang. Okey, bye-bye. Okey. Mbak Sabil, merdeka sudah kalau itu. Merdeka. Dia bilang tu. Boleh harus sudah kain. Boleh keluar sudah. Cepat-cepat keluar, cepat-cepat boleh upload. Dah boleh upload ni. Jadi boleh study balik. Okey tuan. Mau upload dulu ni. Kena Okey. upload juga sesi ni untuk kamu semua. Saya tidak faham yang tadi apa ni? Syahir cakap hantar deck dekat dia, hantar yang Apa? faham. Itu nanti saya ada. Kira ni hantar apa? Deck. Saya tak faham sangat deck tu dari segi apa. Nanti betulkan balik apa yang nak cantikkan, buat bentuk PDF. Oh, okey, baik. Boleh submit saja sebab saya akan hantar kepada Syahir. Syahir pun akan pegang 20 lebih punya proposal di sini. Oh, okey, baik. Terima kasih banyak cikgu. Bang untuk betulkan dan cantikkan. Tapi kalau macam saya hantar kat grup, saya tengokkan kalau saya ada kesilapan boleh ke? Macam minta tolong tengokkan. Cakap dah submit, tak apa, banyak kali submit pun tak apa.
tulis file nama tu, ini yang tarikh apa dalam file name. Versi berapa? Versi kedua, versi ketiga, versi keempat. Baik. Okey? Terima kasih. Baik. Sebab apa? Senang kami, kenapa nak Google Form? Senang kami nak kumpul semua sekali. Okey. Terima kasih semua.